Isu fitnah, akhirnya Tun M disaman. Isu saman, tindakan Tun M selepas itu mengejutkan. Kemah besar, pejuang beri peluang pada Pakatan Harapan. Pelik, seruan Dewan UMNO, ini sebab kenapa pembangkang tolak Muhyiddin. Anwar minta sokongan jadi Perdana Menteri, bukan lompat parti. Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi memfailkan satu lagi saman fitnah kali ini terhadap Dr. Mahathir Mohamad kerana mendakwa beliau meminta bantuan bekas Perdana Menteri itu untuk menggugurkan tuduhan rasuah terhadapnya. Zahid mempertikaikan dakwaan bahawa beliau pergi ke rumah Mahathir bersama 2 atau 3 individu lain sejurus selepas pilihan raya umum ke-14. Mahathir yang juga pengerusi pejuang membuat kenyataan itu pada majlis parti di Yayasan Perdana Putrajaya pada 23 Februari dengan rakaman videonya disiarkan di beberapa portal berita. Zahid mendakwa kata-kata Mahathir itu adalah tidak benar, tidak wajar, tidak berasas dan berniat jahat. Ahli Parlimen Bagan Datuk itu turut mendakwa kata-kata tersebut bermakna beliau menggunakan jalan pintas bagi menyelesaikan kes jenayahnya untuk kepentingan peribadi. Beliau berkata kata-kata menerusi sindiran itu bermakna beliau mempunyai imej yang buruk dan tidak menghormati pihak berkuasa atau sistem keadilan. Selanjutnya katanya, ia membawa maksud bahawa sebagai ahli parlimen dan pemimpin UMNO paling kanan, beliau tidak boleh dipercayai dalam tindakan maupun keputusannya. Selain itu, ia juga bermaksud beliau mahu menggunakan kedudukannya untuk mempengaruhi Perdana Menteri ketika itu agar campur tangan dalam siasatan katanya. Zahid berkata, beliau tidak pernah berjumpa Mahathir untuk meminta bantuan menyelesaikan kesnya. Mahathir menjadi Perdana Menteri buat kali kedua dari Mei 2018 hingga Februari 2020. Dalam saman yang difailkan di Mahkamah Tinggi minggu lepas melalui firma Tetuan Syarul Hamidi dan Haziq, Zahid memohon injangsi untuk menghalang Mahathir daripada mengulangi dakwaannya selain menuntut ganti rugi teruk, am dan teladan. Bulan lepas, beliau memfailkan saman serupa terhadap seorang lagi bekas Perdana Menteri, Muhyiddin Yassin, yang dikatakan membuat dakwaan serupa semasa kempen pilihan raya negeri Johor. Zahid dibicarakan atas 47 tuduhan pengubahan wang haram dan pecah amanah jenayah membabitkan wang bernilai berjuta-juta ringgit daripada Yayasan Akal Budi dan menerima rasuah untuk pelbagai projek semasa beliau menjadi Menteri Dalam Negeri. Beliau turut berdepan 33 tuduhan menerima rasuah berjumlah 13.56 juta Singapura dolar bersamaan 42 juta ringgit daripada Ultra Kirana Sdn Bhd berhubung siasatan visa luar negara. Zahid didakwa atas 7 tuduhan lagi kerana memperoleh wang tunai 1.15 juta Singapura dolar, 3 juta ringgit, 15,000 euro dan 15,000 American dolar sebagai Menteri Dalam Negeri daripada syarikat yang sama berhubung kerja rasminya. Semua perbicaraan membabitkan Zahid sedang berjalan. Dr. Mahathir Mohamad terus berpegang kepada kenyataannya berhubung Ahmad Zaid Hamidi meminta bantuannya untuk menggugurkan tuduhan rasuah sekalipun Presiden UMNO itu memfailkan saman fitnah terhadapnya. Peguam Mio Haider daripada Tetuan Haider & Co berkata, bekas Perdana Menteri itu mungkin akan memfailkan tuntutan balas jika perlu. Anak guam kami Dr. Mahathir Mohamad menafikan setiap dakwaan dan tuntutan fitnah seperti yang dinyatakan oleh plaintiff iaitu Zahid, katanya dalam kenyataan. Ingin dimaklumkan di sini bahawa anak guam kami tidak berganjak bahawa kenyataan yang telah dinyatakan oleh beliau adalah benar dan memelihara hak beliau untuk memfailkan tuntutan balas jika perlu di mahkamah kelak. Zahid dilaporkan memfailkan saman di Mahkamah Tinggi bagi memohon injangsi untuk menghalang Mahathir daripada mengulangi dakwaannya selain menuntut ganti rugi teruk, am dan teladan. Mahathir yang juga pengerusi pejuang dikatakan membuat kenyataan itu pada majlis parti di Yayasan Perdana Putrajaya pada 23 Februari dengan rakaman videonya disiarkan di beberapa portal berita. Zahid yang juga ahli Parlimen Bagan Datuk mendakwa kata-kata tersebut bermakna beliau menggunakan jalan pintas bagi menyelesaikan kes jenayahnya selain membawa maksud beliau tidak menghormati pihak berkuasa atau sistem keadilan. Beliau tidak pernah berjumpa Mahathir untuk meminta bantuan menyelesaikan kesnya, katanya, dan kata-kata Mahathir tidak benar, tidak wajar, tidak berasas dan berniat jahat. Sementara itu, Mio berkata, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menetapkan 17 Jun ini untuk pengurusan kes berhubung tuntutan Zahid. Zahid kini dibicarakan atas lebih 80 tuduhan berkaitan rasuah, pengubahan wang haram dan pecah amanah jenayah di Mahkamah Kuala Lumpur dan Shah Alam.
Pejuang mahu melihat terlebih dahulu tawaran dalam Kemah Besar Pakatan Harapan sebelum memutuskan bersama dengan gabungan itu, kata Presidennya Mukhlis Mahathir. Beliau bagaimanapun mengesahkan berlaku perbincangan dengan wakil daripada Pakatan Harapan, namun belum ada sebarang keputusan dengan hasil perbincangan tidak sampai ke tahap perundingan. Kita nak dengar apa sebenarnya maksud mereka, Pakatan Harapan, bila bercakap mengenai Kemah Besar ini. Apa peranan setiap parti, termasuk kami yang dianggap sebagai parti kecil yang hanya mempunyai 4 ahli parlimen ini. Kita mahu beri ruang kepada mereka untuk terangkan apa sebenarnya dimaksudkan dengan Kemah Besar, katanya menurut laporan utusan Malaysia. Beliau berkata selepas pilihan raya umum ke-14, Kemah Besar yang diwujudkan ketika itu memberi ruang kepada semua parti tidak mengira jumlah kerusi dimenangi mempunyai wakil seimbang dalam kabinet. Jadi kita mahu tahu adakah pendekatan seperti itu hendak diamalkan atau ada pihak tertentu akan mendominasi Kemah Besar ini. Beliau yang juga ahli parlimen Jelun berkata partinya kekal dengan pendirian bersikap terbuka bagi berbincang dengan sesiapa sahaja, bukan hanya di peringkat negeri Sabah, malah di Semenanjung. Katanya walaupun perbincangan belum berhasil, namun beliau optimis persamaan tetap ada, iaitu keinginan mengubah corak politik negara supaya tidak kembali kepada zaman pra-PRU14. Dalam pada itu, Mukhlis berkata pejuang akan turut bertanding pada PRU15 di Sabah. Bagaimanapun jumlah kerusi yang ditandingi belum diputuskan. Pemimpin DAP menyoal keikhlasan bersatu untuk bekerjasama dengan parti lain bagi menentang Barisan Nasional dalam PRU15, sedangkan mereka masih lagi bersama UMNO dalam kerajaan. Bekas Ketua Pemuda DAP, Howard Lee berkata, sekiranya bersatu ikhlas ingin melihat tadbir urus negara yang lebih baik, mengapa tidak memikirkannya sebelum mengkhianati Pakatan Harapan? Harus ditegaskan bahawa bersatu merupakan rakan gandengan bersama UMNO dalam kerajaan sekarang. Sekiranya ikhlas hendak melawan UMNO dan hendak menunjukkan ketulusan berjuang demi kepentingan negara, mengapa masih bersama mereka dalam kerajaan? Sekiranya perbincangannya adalah berdasarkan agenda pentadbiran dan dasar membangunkan negara yang menang-menang, pintu tidak pernah ditutup. Sekiranya ia berdasarkan menang-menang politik, mengapa tak fikirkannya sebelum mengkhianati Pakatan Harapan dan mandat rakyat, katanya kepada portal Malaysia Kini. Pada 25 April lalu, Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin berkata parti itu sedia untuk menjalinkan kerjasama dengan mana-mana parti politik bagi memastikan Barisan Nasional berdepan saingan 1 lawan 1 pada PRU15 akan datang. Tanpa menamakan mana-mana parti, Muhyiddin berkata ketika ini parti itu masih di peringkat awal rundingan bagi menawarkan formula menang-menang antara mereka supaya dapat mencapai agenda berkenaan. Muhyiddin yang juga pengerusi Perikatan Nasional berkata persefahaman antara parti politik itu penting bagi mengelak perpecahan undi seperti yang berlaku pada pilihan raya negeri Melaka dan Johor sebelum ini. Kalau matlamat kita yang penting untuk negara, maka pimpinan parti lain seharusnya boleh berfikiran sama dan mereka sudah menunjukkan reaksi yang agak positif. Tapi belum lagi kita perhalusi untuk macam mana cara jalinan kerjasama itu hendak dilaksanakan, katanya kepada pemberita selepas Majlis Iftar Bersatu di Kuala Lumpur. Mengulas lanjut, Howard berkata DAP memilih wadah Pakatan Harapan dan parti itu terikat secara rela dengan keputusan yang telah dibuat oleh Majlis Presiden Pakatan Harapan. Dalam pada itu, pengarah komunikasi strategik Amanah, Khalid Samad secara sinis mempersoal janji bersatu yang sukar untuk dipercayai. Katanya kesetiaan bersatu sukar untuk dipercayai selepas pengkhianatan yang dilakukan terhadap Pakatan Harapan. Sejauh mana bersatu boleh dipercayai? Masalah utama adalah kebolehpercayaan bersatu. Mereka telah khianati Pakatan Harapan dulu. Apa jaminan mereka tidak akan khianati kita sekali lagi? Soal Khalid. Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail berkata tindakan PKR mempelawa ahli parlimen dari parti lain menyokong Anwar Ibrahim tidak boleh disamakan dengan perbuatan melompat parti. Kata Saifuddin, tindakan itu lebih kepada menyeru ahli parlimen di luar PKR memberikan sokongan kepada ahli parlimen Port Dickson itu menjadi Perdana Menteri tanpa mereka perlu menukar kesetiaan parti. Kami pembangkang meminta sokongan daripada parti lain kerana kami memerlukan sekurang-kurangnya 112 ahli parlimen untuk membentuk kerajaan. Bagaimanapun kami tidak meminta mereka menukar parti. Sebaliknya sekadar memberikan sokongan tambahan kepada Anwar menjadi Perdana Menteri, katanya yang dipetik portal FMT. Kenyataan Saifuddin itu merujuk kepada dakwaan pernah dibuat Anwar pada September 2020 bahawa dia memiliki majoriti yang meyakinkan dan kukuh untuk membentuk kerajaan. Saifuddin yang juga pengerusi jawatan kuasa pemandu transformasi dan kestabilan politik menjelaskan Ketua Pembangkang tidak seharusnya bertanggungjawab dengan keputusan menarik sokongan ahli parlimen parti pesaing kerana ia adalah keputusan kolektif yang dibuat parti. Pembangkang dan wakil kerajaan kini sedang mengusahakan rang undang-undang anti lompat parti yang cuba dilaksanakan sebelum PRU ke-15. RUU anti lompat parti yang dinanti-nantikan itu tidak dibentangkan pada 21 Mac atau 11 April seperti yang dijanjikan oleh Kerajaan Persekutuan.
Sebaliknya, Dewan Rakyat memutuskan bahawa RUU itu perlu dibincang lebih lanjut oleh 11 anggota jawatankuasa pilihan bipartisan yang diketuai oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Wan Junaidi Tuanku Jaafar.